Okay, just tengok sikit apa yang kita dah belajar last week. Saya record ya. Apa yang kita dah belajar last week. So 8.1 kita ada limit hari tu. Dan macam mana kita nak evaluate limit. Macam mana kita evaluate limit. Dengan cara first kali mesti substitute. Mesti guna substitution. Okay, tapi the problem occurs when bila kita substitute nilai, kita dapat 0/0. So, ini kita panggil nama dia sebagai indeterminate. So, maksudnya indeterminate ni kita tak boleh nak tentukan nilai dia. Kenapa? Sebab dia 0/0. 0/0 here, like this. Okay. So kita kata kita boleh guna kaedah factorization ataupun multiplying with conjugate untuk simplify. Kita bukannya nak terus dapatkan jawapan, tak. Kita factorize ataupun kita multiply with conjugate untuk kita simplify function tu. Contohnya macam yang ni kan. Okay, kita simplify dia. Then bila kita substitute barulah kita dapat 0/0, barulah kita boleh solvekan, dapatkan dia punya limit tu. Okay, so itu adalah case bila kita substitute nilai dan kita dapat 0/0. Alright. Okay, darab conjugate dan this one I minta you try buat sendiri kan last week. Okay, so boleh ada beberapa orang yang PM saya bagi tahu dia try buat dan minta saya checkkan and saya dah checkkan lah. Okay, mostly betul. Okay, one-sided limit dengan existence of limit saya akan masuk dalam lecture petang ni. Okay, sebab ada kelas yang lecture dulu, ada kelas yang tutor dulu. So sebab H5P3 dengan H5P1 dia ada tutor dulu. So tak apalah, saya bagi tahu apa yang masuk dalam lecture petang ni. Inilah kita akan buat one-sided limit dengan existence of limit serta 7.3 continuity dalam lecture petang ni. So untuk hari ni tadi saya minta buka page 6 kan. So page 6 ni infinite limit. So infinite limit ni apa? Okay, dia ada dua tau. Satu infinite limit. Satu lagi limit at infinity. So apa beza dua ni? Infinite limit ni jawapan kepada limit kita adalah infinity. Contohnya, okay, kalau saya ada dekat sini 1/0. Okay, 1/0. Awak tekan calculator memang takkan dapat jawapan. Kita dapat infinity. Tapi yang saya kata indeterminate tu kalau 0/0. Sekarang 1/0. So jawapan dia adalah infinity. So infinity dia ada dua tau. Sama ada infinity ataupun negative infinity. Sama ada positive infinity ataupun negative infinity. So mana datang positive infinity ni? Kalau yang kita bahagi ni adalah 0 plus 1/0 minus jawapan dia adalah negative infinity. 1 ni tak kisahlah apa-apa nombor pun. Apa-apa nombor pun kat bahagian numerator ni, bila kita bahagi dengan kosong, kita akan dapat infinity. Saya tak cerita kosong per kosong. Saya cerita apa-apa nombor bahagi dengan kosong, kita akan dapat infinity. Kalau 0/0 hari tu, nama dia adalah indeterminate. Ingat tak lagi last week indeterminate punya case? Ingat madam. Okay. Terima kasih kan respon. Okay, so kalau dalam maths ni, bila dalam limit ni, bila kita ada limit x goes to a plus untuk sesuatu function fx. Okay, gambaran dia dalam number line macam ni lah. Dia bukannya positif a, negatif a, tak. Dia ni kat sini a, nilai a kita. A plus maksudnya dia menghampiri a, approaching a from the right. So ini kita panggil sebagai a plus. A plus. Kalau limit dia tulis kat situ x goes to 0, a minus untuk a function fx, dia bukan nak cakap negatif a, tak. Dia masih lagi a. Dia masih lagi a. Cumanya dia datang daripada kiri. Approaching a from the left. Approaching a from the left. So ini kita panggil sebagai approaching a to, from the left, maksudnya menghampiri a daripada belah kiri lah.
Okay, so belum buat soalan lagi. Ini baru contoh sahaja. Dekat SES dulu dah belajarkan limit. Betul tak? Dah, madam. Ya. Ya, Kan? madam. Yang ni dah belajar infinite limit. Infinite limit dah belajar. Dah, madam. Dah kan? Okay, so ni just recall balik lah. So yang mana yang baru tu ataupun yang mungkin sebelum ni cikgu SES ajar cara lain, recall balik hari ni. Tak apa, tak ada masalah. Bagi interrupt je saya kalau tak faham ya. Okay, so sekarang soalan tanya limit x goes to 1 minus. So nampak ini cara baca dia. Limit x goes to 1 minus untuk function 2 over x minus 1. So x goes to 1 minus, kita akan tengok kita akan substitute nilai lah. 1. Tak kisahlah 1 minus ke 1 plus ke, kita akan masukkan nilai 1. So bila kita masukkan nilai 1, sebab dia memang nilai dia 1, cuma 1 tu daripada kiri, dia akan jadi 1 tolak 1 berapa? 1 tolak 1 berapa? Kosong. Kosong kan? Okay. So jawapan dia nanti kita tahu dia adalah infinity. Tapi ingat dia ada 2. Tak, kamera tak nampak. Dia ada 2. Saya tak buka kamera kan? Okay, dia ada 2. It's either positive infinity ataupun negative infinity. Tapi untuk case kita sekarang ni, kita kena check dia sebenarnya 0 minus ke 0 plus. Nampak tadi? Kalau 0 plus dia akan menghasilkan positive infinity. Kalau 0 minus dia akan menghasilkan negative infinity. So kita check balik dia punya x tadi approaching apa? Dia approaching 1 from the left. So approaching 1 from the left, kita boleh substitute contohnya satu nilai. Apa contoh satu nilai 1 from the left? 0.9 contohnya. Okay, cuba kita letak 0.9 kat sini. 0.9 minus 1. Cuba tekan calculator. Dapat positif ke negative value? 0.9 minus 1. Negatif. Negatif. So bila kita dapat jawapan negatif, so kita tahu 0 ni adalah 0 minus. So bila 0 ni adalah 0 minus, jawapan dia adalah negative infinity. Alah cikgu, takkanlah lain kosong minus dengan kosong plus. Yes, 0 tak ada masalah. Your problem is jawapan negative infinity ataupun positive infinity. Sebab satu berada di belah kanan sekali, satu berada di belah kiri sekali. So it's very important for us to know what is the value of 0 yang kita nak masukkan. It's either 0 minus ataupun 0 plus, macam tu lah. Okay, so always kita start dengan substitution. Kita akan substitute value kat sini. Contohnya kat sini x dia approaching negative 3 over 2. So bila dia approach negative 3 over 2, kita akan substitute lah negative 3 over 2. Bila kita substitute negative 3 over 2, kita akan dapat negative 3 kat sini plus 3, so dapat 0. So kita tahu jawapan dia 5 over 0. But remember, we have to know it's either 0 plus ataupun 0 minus. So kita buat number line tadi untuk negative 3 over 2, senang nampak dalam bentuk perpuluhan lah. Negative 1.5. Okay, kita cuba masukkan satu nilai. Dia kata negatif kan? Minus. Okay, ni hati-hati ya. Ini adalah number line yang melibatkan negatif. So negatif 1.5. Agak-agak apa value yang kita boleh masukkan? Approaching negative 1.5 from the left. Kita boleh masukkan negatif 1.6. 1.6 pun boleh. Negatif 1.6 kita try substitute dalam ni. 2 times negatif 1.6 dapat berapa? Lepas tu tambah 3. 2 darab. Okay, lepas tu tambah 3. Kita dapat positive value ke negative value? Negatif. Negative value. Okay, sekali lagi this is 0 minus. So 5 over 0 minus adalah negative infinity, macam tu. Okay, and then next one kita ada 1 plus. So kat sini kita masukkan 1, 3 darab 1, 3, 1 tolak 1 dapat 0. Again kita nak tahu it's either 0 minus ataupun 0 plus. So 0 minus
ke 0 plus, kita akan tengok X approaching 1 from the right. Okay, let's say kat sini 1.1. So 1 tolak 1.1 kuasa 2. Kita akan dapat positive value ke negative value? Saya rasa kita akan dapat lagi sekali negative value. Betul tak? Betul, Madam. So 0 minus, so dia akan jadi negative infinity. Okay. Tengok dia kacau Aisyah ke? Tak, okay. Ya, ada nak tanya ke? Okay, and then kita substitute lagi nilai 2 plus. So kita masukkan dulu 1 tolak 2 dapat negatif 1. 2 tolak 2 dapat kosong. Okay, lagi sekali kita nak tahu sama ada dia 0 minus ataupun 0 plus. So kita akan check dia punya number line 2 daripada kanan. So let's say kita akan ambil 2.1 lah, value yang daripada kanan kan. So 2.1 minus 2 dapat 2.1 minus 2 dapat positif ke negative value? Positif. Positif. So dia adalah 0 plus. So pada asalnya dia adalah 1 over 0 plus adalah positif infinity. Tapi sebab soalan kita tadi memang asalnya bila kita masukkan 2 kat dalam ni, atasnya adalah negatif. So negatif ni memang ada. Positif infinity ni yang kita jumpa. Lepas tu negatif jumpa positif, dapatlah negatif infinity. Okay? Boleh? Boleh, Madam. Okay. Dan last sekali, bila jumpa je soalan yang melibatkan kuadratik ni, of course saya akan try factorize. Tak apa, boleh. X squared plus X plus 2, and then bila kita try factorize je adalah X squared minus 2X minus 3. Kita try factorize tak boleh. Bukan saya tak nak factorize je, tapi tak boleh factorize. Dia quadratic that cannot be factorized. And then kita try factorize yang bawah, kita dapat boleh factorize X minus 3 dengan X plus 1. Okay, this one sama. Kita substitute 3. So bila kita substitute 3 kat sini, kita dapat 3 kuasa 2 9. 9 tambah 3 tambah 2 9 plus 3 plus 2. Okay, bawah pula bila kita substitute 3, kita dapat 3 tolak 3 kosong. So 0 times apa-apa. 0 times 4 dapat 0 lah. Macam tu 0. So again, bila kat atas ni value, kat bawah dia 0, kita tahu jawapan dia infinity. Tapi kita tak tahu dia positive infinity ke negative infinity. Dengar lagi tak suara saya? Dengar, Madam. Dengar, Madam. Okay. So 3, dia kata approaching 3 from the left. So kita try ambil satu value approaching 3 from the left. Let's say 2.9. So 2.9 plus 1 of course dah positif. 2.9 minus 3 dapat negatif kan? Betul tak? So negatif jumpa positif, hasilnya adalah negatif. So bawah ni sebenarnya 0 minus. So jawapan dia adalah negatif infinity. Okay. Dan last sekali. Madam, Ya saya. yang tadi tu kenapa 2.9? Kenapa 2.9? Okay, sebab value yang sebelum 3, sebab dia approaching 3 from the left. Oh, So kalau dikata approaching 3 from the right, kita akan ambil nombor yang selepas 3. Contohnya 3.1. Betul tak? okay. Boleh? Syami ke yang tanya? Okay. So boleh. Okay, last sekali kita tengok. Of course saya kata first step dia mesti substitute. Okay, kita kan substitute lah 3, 4, negative 4 plus 4 dapat 0 plus 2 over 4 squared plus 16. 4 squared adalah 16, 16, 16, 32. So your problem here dekat sini. 0 ni. 0 plus ke 0 minus. So kita akan masukkan lah negative 4 plus. Maksudnya approaching negative 4 from the left. Sorry, from the right. So approaching negative 4 from the right, kita boleh ambil satu nilai.
let's say negative 3 ke negative 3.9 macam tu. Kita masukkan dalam ni, dapat positif ke negatif? Negative 3.9 plus 4. Kita akan dapat positif. Okay, tekanlah kalkulator. Jangan takut tekan kalkulator. Negative 3.9 plus 4 dapat positif. So maksudnya dekat sini 0 plus. So 3 over 0 plus adalah positif infinity. Positif infinity tambah 2 adalah setakat nombor kecil ni kita tambahkan dengan infinity. Of course lah jawapan dia infinity juga. Okay. So nombor yang besar sangat tambah nombor yang sekecil ni je. Dia tak ada effect pun kat infinity tu, dia masih lagi infinity. Okay. Boleh? H5P3? Boleh, madam. Boleh. Boleh, madam. Boleh. Itu adalah limit at infinity. Sorry, saya sebut tadi apa? Tadi adalah infinite limit. Maksudnya jawapan dia infinity. It's either positive infinity ataupun negative infinity. So sekarang kita akan tengok limit at infinity pula. So kalau tadi dia approaching to a number, lepas tu jawapan dia positif ataupun negative infinity. Sekarang dia approaching to infinity ataupun dia approaching to negative infinity. Okay, yang ni ada belajar tak dekat SES? Ada tak belajar kat SES? Dengar tak saya? Dengar, madam. Okay. Kalau saya ada lost connection, bagi tahu ya. Okay. So, kita akan tengok limit at infinity ni ada 4 jenis macam ni lah. Kalau macam tadi kita ada 1 over 0, jawapan dia infinity, ataupun 1 over 0 plus jawapan dia infinity, 1 over 0 minus jawapan dia negative infinity. Sekarang kita ada let's say 1 over infinity ataupun 1 over negative infinity. So senang cerita macam ni lah. Ni adalah let's say 1 over infinity. Jawapan dia kosong. 1, awak tekan kalkulator tu, 1 bahagi nombor yang sangat besar. 1 bahagi 999999999 dapat berapa? 1 bahagi 99999 dapat berapa? Dia dapat 1 times 10 to the power of negative 12. Maksudnya 0.000000000. Maksudnya yang menghampiri kosong. So that's why lah limit x goes to limit x goes to infinity untuk 1 over infinity adalah 0. Okay. 1 over negative infinity pun kita akan dapat kosong jugalah, sebab kosong mana ada negatif kosong, positif kosong kan. So 1 over infinity pun 0, 1 over negative infinity pun 0. Infinity kuasa apa-apa pun akan dapat infinity. Masya Allah. Infinity kuasa apa-apa pun akan dapat infinity. Let's say infinity kuasa 1, infinity kuasa 2, infinity kuasa 3, infinity kuasa negatif apa pun akan dapat infinity juga. But the problem here is ni kejap, ni saya salah tulis ni. Sebenarnya dia adalah limit x goes to negative infinity. X goes to negative infinity Tolong betulkan dalam nota masing-masing, boleh buat correction tip. Okay, when x goes to negative infinity, okay, so dekat sini negative, kita substitute lah negative infinity kuasa n. Negative infinity kuasa 2 ataupun kuasa nombor yang genap, kita akan dapat positive infinity. Tapi cerita dia kalau negative infinity tu kuasa nombor ganjil, kuasa 3 kan, kita akan dapat negative infinity. So berbezalah jawapan untuk negative infinity ni. Dia akan ada 2 jawapan. It's either positive infinity ataupun negative infinity. Ikut dia punya kuasa tu apa. Boleh? Itu baru teori dia. Boleh, madam. Kita tengok dia punya contoh. Senang je contoh dia. 1 over infinity kan. First step mesti substitute nilai. 1 over infinity. Of course jawapan dia 0. 1 over infinity equals to 0. Sebenarnya kita tak tulis lah 1 over infinity ni. Kita boleh terus tulis je jawapan dia 0.
Okay, limit x goes to infinity untuk 8. Ada nak substitute apa-apa nilai tak dalam ni? Tak ada sebab dia bukan 8x, dia 8 sahaja. Okay, so ni jawapan dia 8 je lah. Okay, ni 2x kuasa 5. 2 darab negatif infinity kuasa 5. Saya kata tadi apa? Kalau negatif infinity, dia kuasa ganjil, kita akan dapat negatif ke positif infinity? Negatif. Negatif. Infinity jumpa 2 ni adalah positif kan? So, negatif jugalah. Negatif infinity jawapan dia. Okay, seterusnya. Kalau x tu adalah positif infinity, dia kuasa 5, kita ada 2, kuasa 5 dia adalah infinity. Iya sayang. So negatif infinity kuasa, dah salah dah. Okay, positif infinity soalan dia positif infinity. Kuasa 6, kita akan dapat positif infinity. Tapi depan dia tadi ada negatif. Negatif jumpa positif, kita akan dapat negatif infinity. Macam tu. Okey, tapi kalau dekat sini kita ada negatif infinity kuasa 6 pun kita akan dapat positif infinity, jumpa negatif pun kita akan dapat negatif infinity. Okay, tolong interrupt saya kalau ada mana-mana yang tak faham. Negatif 7, negatif infinity kuasa 5. Okay, kita akan dapat negatif infinity kuasa 5 adalah negatif. So negatif jumpa negatif dapat positif. So positif infinity. So untuk I dengan J, tengok untuk I dengan J, kenapa ada banyak sangat ni polinomial sampai kuasa 5, polinomial sampai kuasa 8. So bila kita jumpa polinomial macam ni, kita akan ambil the highest power je untuk kita tengok dia punya, kita substitute nilai tu. Contohnya sebab yang highest power tu adalah dominant dalam polinomial. Maksudnya dia lah yang berkuasa, dia lah yang menentukan sama ada dia positif ataupun negatif kan. So kita tengok kat sini kita akan consider 7x kuasa 5 ni lah. Okay, so kita boleh tulis dia sebagai 7 negatif infinity kuasa 5. Ingat negatif bila dia kuasa ganjil kita akan dapat negatif juga jumpa dengan positif. So jawapan dia adalah negatif infinity. And last one, what is the dominant untuk polinomial ni? Of course lah yang kuasa 8 ni. So itu je yang kita tengok. So dia adalah negative 4 times negative infinity to the power of 8. Ingat kuasa genap. So negative infinity ni akan jadi positif. Jumpa negatif kita akan dapat negatif infinity. Begitulah caranya. Okey, saya kecilkan untuk yang nak screenshot ke apa. Okey, boleh? Boleh madam. Okey, boleh kita teruskan lagi? Boleh. Okey. Boleh, madam. Okay, saya pilih untuk ajar ini dalam tutorial sebab untuk kita boleh belajar one to one dan untuk awak boleh bertanya lah kalau ada apa-apa masalah. Yang mana yang dengar recording pun tak ada masalah, boleh je telegram saya tanya apa yang tak faham daripada infinite limit dengan limit at infinity tadi. Okay, so kita dah belajar dua benda pagi ni. Infinite limit dengan limit at infinity dah 8.30. Kita ada lebih kurang 20 minit. Saya nak teruskan dengan limit at infinity for indeterminate form. So sekali lagi kita jumpa indeterminate form. Kalau sebelum ni indeterminate form kita dalam bentuk apa? 0/0. 0/0 kan. And then kita kata kita guna factorization ataupun darab conjugate untuk simplify dulu function tu sebelum kita substitute nilai. Okay, tapi dalam case ni bila dia infinity kita juga akan jumpa indeterminate form tapi dia dalam bentuk infinity over infinity. Okay. So ini adalah dalam 8.1 indeterminate form yang infinity over infinity ni adalah yang agak orang kata apa, mencabar sikit lah sebab dia adalah benda baru. Dia bukan setakat substitute nilai dapat jawapan, tak, sebab kita kena simplify dan nak simplify tu dia melibatkan factorization sebab ada orang dia memang tak suka factorization dengan conjugate ni.
Okay, so kita tengok ya macam mana kita nak buat kalau kita jumpa indeterminate form. Okay, so pergi kepada example 8 A. Nak masuk. Okay. Okay, kita akan simplify dulu. Okay, first substitute lah. Of course, bila kita substitute, saya kata bila kita jumpa polynomial, kita akan tengok the dominant, which is the highest power of the polynomial here, which is kuasa 3 kan. So, bila kita substitute infinity kuasa 3, kita akan dapat infinity. Infinity kuasa 3, kita akan dapat infinity. So, meaning that kita ada indeterminate form here, which is infinity over infinity. Okay, sekejap Abang dengan Mariam kalau nak duduk sini jangan bising tau. Kakak tengah belajar. Okay, so kita ada indeterminate form like this. So kita kena simplify lah. Untuk orang kata apa supaya tak dapat dalam indeterminate form ni tadi. Okay. So ini yang mungkin cikgu awak dulu ada ajar bahagi dengan highest power of denominator macam tu. Okay, tapi saya tak ajar kaedah tu, bukan saya tak ajar. Dia benda yang sama sebenarnya tapi saya tak suka awak hafal kan. So konsep dia sebenarnya adalah dekatkan sikit. Okay. Konsep dia adalah sebenarnya kita simplify dia dengan cara factorization juga. Kita tengok macam mana saya buat. Limit x goes to infinity. Okay, yang dekat atas ni kita akan factorizekan x kuasa 3 tu. Okay, semua ni dekat atas ni kuasa 3 kan. So kita akan factorize x kuasa 3 tu. Supaya dekat dalam ni, so dia highest power dia kuasa 3. So dia akan jadi 2 plus x squared. Kita bahagi dengan x kuasa 3. Kita factorize x kuasa 3. Kita dapat 1 over x, betul? Ini kita factorize x kuasa 3, kita dapat bahagilah 3 per x kuasa 3. So nak tahu kita factorize ni betul ke tidak, kita cuba try expand balik. 2 darab x kuasa 3 dapat tak 2 x kuasa 3 dapat. 1 over x darab x cube dapat tak x squared dapat. 3 over x cube times x cube dapat tak negative 3 dapat Okay, so itu factorization yang atas. Yang bawah pun kita akan factorize juga x cube 1 plus x over x cube. Kita akan dapat 1 over x squared plus 2 over x cube. Macam tu. So kalau kita nampak kat sini, kita dah factorize dia. X kuasa 3 dengan x kuasa 3 kita dah boleh simplify. Simplify kan? Okay, itu tujuan kita factorize dia tadi. Factorize atas dengan bawah supaya kita boleh simplify. So bila kita dah simplify, kita akan dapat limit x goes to infinity 2 plus 1 over x minus 3 over x cube divide by 1 plus 1 over x squared plus 2 over x cube macam tu. Okay. Sekarang kita dah boleh substitute nilai sebab kita dah simplify. So bila kita substitute nilai, kita akan dapat bila kita once kita dah substitute nilai je, tak perlu dah tulis limit. Tapi sebelum kita substitute nilai, selagi kita belum substitute nilai, kita akan sebelum kita substitute, kita kena ada perkataan limit ni. Maksudnya bila kita dah substitute nilai baru tak payah letak. So contohnya macam ni, saya substitute nilai lah. 2 plus 1 over infinity. Okay, saya sebenarnya tak suka tulis 1 over infinity ni sebab infinity ni bukan nombor. Macam cikgu kalau tak tulis nak buat macam mana? Kalau tak tulis, kita akan terus faham bahawa 1 over infinity adalah kosong. Tapi sebab ini saya jawab first time kan, saya tulis dah dulu. Tapi lepas ni ingat saya tak tulis dah 1 over infinity ke 3 over infinity ke sebab value dia memang kosong. 1 over a big number is equals to 0. So 2 plus 0 minus 0 over 1 plus 0 plus 0. So the answer is 2.
So samalah macam konsep yang kita belajar awal minggu lepas tu. Bila kita dapat indeterminate form dan bila kita simplify, kita akan dapatlah satu value dia punya limit tu. Contohnya macam ni. Okay, ada soalan tak untuk first example? Tak ada madam. Okay, so kita move on. Sama juga kita try masukkan, kita dapat negative ni negative infinity over infinity. Masih lagi indeterminate form. Okay, so kita simplify dia dengan cara factorize. Factorize. Okay, atas nak factorize apa? Tak payahlah. Bawah lah yang kita kena factorize. X squared. So dalam dia akan dapat 3 minus 1 over X squared like that. Okay. Potong. Kita simplify kan, tak apa. Oh yes, saya. Limit x goes to negative infinity. So bila saya dah simplify tadi, saya dapat 1 over x 3 minus 1 over x squared. Okay, ingat saya kata boleh substitute nilai. So bila kita substitute dekat sini, kita akan dapat 1 over infinity 3 minus 0. So 1 over infinity, we will get 0 lah. So the answer is 0. Okay, ada soalan yang example B? Okay, mobile B. Okay. Ada soalan tak example B? Tak ada, madam. Tak ada. Okay, tak ada, kita teruskan. Yang seterusnya kita factorize juga, sebab bila kita substitute nilai, kita dapat infinity over infinity. Okay, so ini tulis sebab nanti kan awak main terus buat je kan. Kalau soalan lain pun kita kena tunjukkan bahawa sebenarnya dapat indeterminate, sebab tu kita simplify dia. So nak simplify macam mana yang ni? Limit x goes to infinity, okay, x cube 1 plus 2 over x cube x squared 3 minus 1 over x squared. Macam tu. So boleh simplify. So kat atas dapat infinity 1 plus 0 over 3, 1 over infinity is 0. So the answer is infinity over 3. Jawapan dia infinity. Macam tu. Okay ke anak-anak? H5P3 boleh lagi? Ada soalan? Boleh madam. Okay, so saya cuma factorize dan simplify dia sahaja. Okay, saya tunjuk beberapa contoh kat sini supaya nanti dalam soalan latihan kalau awak jumpa, awak dah boleh refer lah daripada nota ni, sebab kita dah buat banyak contoh kat sini. Okay, contoh ni pula, tadi polinomial over polinomial je. Sekarang kita tengok dia ada cube root pula. So cube root macam mana kita nak buat dia? Sama konsep dia, kita factorize. Beza dia adalah kita ada cube root dekat luar. So dekat dalam ni bila kita factorize, okay, kita dapat 3 plus 5 over x. Okay, yang bawah x 6 minus 8 over x. Sofia, cuna air boleh? Kita kat Raudah. Air masak. Okay, so kita dah simplify dekat dalam ni. So kita factorize tadi kan. Boleh simplify, potong-potong macam tu. So limit x goes to infinity. Sebenarnya boleh je awak nak substitute terus, tapi tak apa, saya tak nak skip step. So sebenarnya kita dah simplify, kita ada 3 plus 5 over x over 6 minus 8 over x. So what we will get here, kita sebenarnya dapat 3 plus 0 over 6 minus 0. Terima kasih. Okay, ingat kat sini ada kuasa 3 tadi. So boleh lah tekan calculator kan, sebab nak jawapan yang simplified ke. So kalau ini ni 3/6 dapat 1/2 lah. So jawapan dia adalah 1/2.
cube root 2. Ataupun kalkulator akan bagi jawapan yang simplified form, which is cube root 2 over 2. Boleh juga, tak ada masalah, sama sahaja. Okay. Masya Allah. Are you alright? Are you alright? Okay, next one. E, boleh lagi ke semua orang? Kita akan buat kalau boleh saya nak sampai muka surat 10 lah. Surat 10, surat 11. Okay. So kita tengok yang ni pula. Macam mana kalau kita ada satu function yang dia darabkan macam ni. So kita boleh separatekan sebenarnya kalau awak rasa dia tak nampak nak buat terus macam tu. Tak apa, boleh separatekan. Okay. Macam ni. Darabkan dengan, ni bukan ni darab limit x goes to infinity 3x squared over x squared plus 4. Tak ada masalah lah, nak buat terus boleh. Okay, kenapa saya asingkan? Sebab masa nak simplify tu takut nanti awak factorizekan dua-dua sekali. Sebenarnya boleh factorize asing-asing lah. Contohnya limit x goes to infinity x 2x kan. Okay, bawah ni kita boleh factorize x, bawa keluar. So dalam tinggal 1 plus 5 over x macam tu. So boleh simplify. Okay. And yang sebelah lagi satu ni, bila kita simplify, kita akan dapat x squared 1 plus 4 over x squared macam tu. Potong. So bila kita masukkan infinity, kita dapat 2 over 1 plus 0. Sebelah, dan lagi sebelah kita dapat 3 over 1 plus 0. So the answer is 6. Okay. Boleh H5P3? Boleh, madam. Boleh, madam. Next Boleh, one. Okay. Ini adalah yang kalau tadi macam mudah. Semua tu kaedah kita simplify. So ini adalah kaedah di mana satu ni polinomial, satu ni dalam bentuk square root. So kita tengok macam mana nak buat. Okay. Konsep dia adalah sama. Factorize juga. Okay, cuma cara factorize tu yang berbeza. Sekejap. Alamak. Ya Allah. Sekejap. Okay. Aduh. Charger. Sophia cari ni sekejap. Charge kan? Acu punya laptop. Cuba tengok kat luar ada tak? Atau tu. Nak sampai tak? Tak apa. Atas. Sampai tak? Oh, pandai. Sikit lagi. Sekejap nak charge laptop. Kita lagi sikit. Okay, tak apalah. Kita cuba sampai laptop saya habis bateri. Tak boleh tak apalah. Acu dah nak habis kelas dah. Okay, x plus 1 dekat atas ni kita boleh factorize kan tadi kita kata. Okay, factorize kita akan dapat x 1 plus 1 over x. Okay, itu bahagian atas. Okay, untuk bahagian bawah sebab kita tak factorize sama kan. Macam tengok soalan atas tadi kita asingkan atas dengan bawah factorize tu. Untuk bawah pula cara factorize dia adalah sengit dah. Faham dah tu kan. So x squared. Okay, bila kita factorize x squared ni kita akan dapat dalam dia 1 plus 1 over x squared. Okay, saya cuma factorize dia dan dalam ni square root ni masih ada Square root ni masih ada lagi dekat sini. Okay, so kita ada limit x goes to infinity. Okay. X 1 plus 1 over x. Okay, kat bawah ni sama tak dia dengan ini? Sama tak? Sama tak? Hello? Sama kan? Saya cuma dua-dua ni darab. Okay. Tapi ingat kat sini ada satu benda yang penting, yang kunci kepada topik 8 kita. Okay. Ni sebenarnya awak dah pernah nampak dah ni. Apa maksud square root of x squared? Square root of x.
square root of x squared adalah modulus x. Modulus x. Okay, ingat ini adalah definition kepada modulus x. Kalau awak tak ingat dulu masa topik 2 kita ada belajar. So dia adalah negatif x dengan positif x. So dia bukanlah x sahaja, tak. Sebabnya negatif x kuasa 2 pun kita akan dapat dua-dua ni akan dapat satu positif x, satu negatif x, dua-dua pun akan dapat nilai yang sama. So bukanlah x sahaja, negatif x pun boleh jadi juga. So kita kena consider lah dua-dua ni. Okay, dan ini untuk x less than 0, ini untuk x more than 0. Kenapa saya buat pen merah ni? Sebab ini adalah kunci kepada soalan simplify untuk limit ni. Okay. So bila kita jumpa je dalam soalan ada square root of x squared ni, okay, awak kena hati-hati. Bukan semuanya kita kena jadikan dia x, tak. Dia ada dua case, sama ada x ataupun negatif x. So macam mana nak tahu kita nak substitute nilai x ke negatif x dekat kawasan ni, square root of x squared ni? Kita akan tengok limit dia. So kalau limit dia goes to positive infinity, the value that we have to substitute here would be x. Okay. Maksudnya apa? Kalau dekat sini limit kita adalah negatif x, so value yang kita akan substitute kat sini adalah negatif x. Boleh ke H5P3? Boleh, madam. Okay, potong-potong. So kita dapat macam tu, and then kita boleh substitute nilai, kita dapat 1 plus 0 over square root 1 plus 0. So the answer is 1 over square root 1 is 1 over 1, which is 1. Macam tu. Okay tak H5P3? Okay, madam. Okay, madam. Okay, Okay, madam. kita try lagi satu contoh yang macam ni. Okay. Okay. Again, kita boleh simplify dia sebab dua-dua ni adalah infinity over infinity. Limit x goes to infinity, kita akan dapat dekat atas ni square root x squared. Okay, bila kita dah factorize x squared tu, kita bawa keluar x squared, kita dapat kat sini 1 plus 4 over x squared x 1 plus 3 over x. Okay, kita factorize yang atas, kita factorize yang bawah. Tapi ingat dekat atas tu ada square root, ada surd. What we have to do is kita asingkan dia square root of x squared dengan square root of 1 plus 4 over x squared. Okay, kat sini x, kat sini 1 plus 3 over x. Okay, macam definition saya tadi, square root of x squared ni saya kata kita kena substitute nilai x, kita kena tukar dia jadi x lah. Tapi x ke positif x ke negatif x? Positif x ke negatif x? Kenapa? Positif x ke negatif x? Anak-anak? Positif. Positif x ya. Positif x kenapa? Sebab limit je goes to infinity. Macam tu. 1 plus 4 over x squared. Sayang. 1 plus 3 over x. Okay. Potong-potong. So kita akan substitute nilai dia. Square root. Abang pandai. Over 1 plus 0. So kita dapat 1 jawapan dia. Ambil. No sayang, no. Okay. Jawapan dia 1 dan last sekali. Masya Allah. Nah, adik main ni. Nah. Okay, pandai. Okay, last sekali. Example H ni lah kita buat last untuk hari ni. Lepas tu yang lain tu saya bagi dia punya solution. Awak boleh salin lepas ni. Okay, kita try buat ni limit x goes to negative infinity. Okay, square root x squared 1 plus 9 over x squared yang atas tu.
Okay. Yang bawah kita dapat X 1 minus 7 over X. Okay. Ingat dalam kes ni kita boleh asingkan square root of X squared dengan square root of 1 plus 9 over X squared X 1 minus 7 over X. Okay, sebab limit dia goes to negative infinity, square root of X squared ni dia bukan X, dia adalah negative X. Boleh ke anak-anak? Boleh, madam. Okay, sebab dia punya limit goes to negative infinity. X 1 minus 7 over X. Potong-potong. So sebenarnya kita dapat negative 1 plus 0 over 1 minus 0. So the answer is negative 1. So this is the limit. Okay, untuk example seterusnya dah 8.52 dah. Okay, untuk example yang seterusnya saya akan bagi dia punya solution. Nanti awak boleh salin lah. Ada lagi I, J dengan K je dekat situ. Saya bagi solutionnya dalam discussion kelas kita hari ni. Dan kita akan sambung asymptote dalam tutorial kedua esok kan? Esok kan H5P3? Esok. Okay. So yang lain, kelas yang lain tak apa. Kelas yang lain yang tak ada tutorial kedua sebab hari Rabu, Khamis, Jumaat dah cuti, tak apa. Saya bagi je recording tutorial kedua nanti tentang asymptote. Awak boleh try tengok sendirilah sebab asymptote ni pun senang sahaja. Yang penting adalah yang kita belajar hari ni. Infinite limit dengan limit at infinity, dan macam mana kita nak deal kalau kita jumpa limit at infinity tapi jawapan dia infinity over infinity, maksudnya indeterminate. So case ni lah, case ini. Okay, so boleh teruskan buat example J, example I, J dengan K. Itu sahaja daripada saya. Fahamkan apa yang kita belajar hari ni dan boleh try buat exercise dalam konsep praktis ni. Soalan nombor 5 dan 6. Soalan nombor 5 dan 6. Untuk awak lebih faham berkenaan infinite limit dengan limit at infinity. Okey anak-anak, topik 8 ni sangat penting sebenarnya sebab dia tak keluar dalam UPS dan tak keluar dalam assignment. Maksudnya dia memberi markah yang sangat banyak dalam PSPM awak. So topik 8, 9, 10 ni is a very critical topik yang sangat penting because dia masuk dalam PSPM yang 40% tu. So itu sahaja daripada saya. Thank you everyone and have a good day. Ada apa-apa soalan boleh telegram saya. Okay? Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank Thank you. madam. madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. 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 Okay.